kita ni. Hari ni kerana dia adalah orang yang jemput saya, so dia pula yang lupa nak recording kita kan. Tak ada masalah pada saya. Tidak ada masalah pada saya. Emosinya tidak tergugat di sini. Alright, tuan-tuan puan, anda masih bersama saya? Alright, so let's uruskan sabar. So dalam kita belajar macam mana nak uruskan sabar ni, nanti applykan kepada permasalahan yang anda wujudkan dan emosi yang anda tadi ceritakan. Okay? So, kita nak tengok, boleh tak kita uruskan sabar dan apply terus? Betul tak Rizal cakap ni? Ya, kita apply terus. Baik. Sabar dalam bahasa Arab ialah sobrun. Sodbara. Nah, sodbara ni bila kita rumikan, dia jadi S-A-B-R. Orang Melayu je tambahan ada A in the middle, between B dengan R tu. Ya, so the S-A-B-R. Dan S-A-B-R adalah akronim kita malam ni untuk macam mana nak uruskan sabar. Boleh? Baik. Kita mulakan dengan S. S, ya, Kak Sabarah dia pula ngaku masuk. Yes, Kak Sabarah, yes. S-A-B-R tu ada dalam nama anda. Ya. Yeah. So kalau Kak Sabarah komplain tentang ada masalah nanti ada. Remember your name. Yes, always remember your name. S ialah shut up. Nah, tuan-tuan puan pastikan ya, ada tanda seruan pada hujung tu. Ada sebab. So kita nak dengar benda dia disebut betul-betul. Saya menjemput Kak Sabarah, tolong buka mic sekejap. Tolong sebutkan shut up tu. Shut up. There you go. English. Thank you Kak Sabarah. Shut up with attitude, ya. Yeah? Shut up. Now, soalan. Shut up what? Nak shut up apa? Nak tutup apa? Sila letak dekat chat box. Nak tutup apa? Tutup mulut senang. Ya. Tutup mulut senang. Nak tutup suara-suara dalam kepala tu susah. Nah, tentang shut up ni kita dah belajar dah sebenarnya. Kita dah belajar sebenarnya, ya. Kan kita belajar ni, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Maksudnya kalau tak boleh cakap benda baik, diam. Shut up tu. Now, shut up mulut senang. Kadang-kadang kita ni mulut tutup tapi kepala mencarut lagi. Hashtag deep. Hashtag lempang sebelum malam. Ya, kan? Mulut tutup. Kepala tu mencarut lagi. Kenapa? Kerana suara-suara dalam kepala. Kepada tuan-tuan perempuan yang nak belajar tentang suara-suara dalam kepala tu, pergi belajar, pergi tengok cerita Inside Out. Ada satu animasi Inside Out tentang the voices in your head tu. Kita tengok. Faham apa maksudnya suara-suara dalam kepala tu? Yalah, kadang-kadang kita pening kepala kan? Kenapa? Kerana suara-suara tu bermesyuarat dan semua orang bercakap serentak. Pening kepala kita kan? So, macam mana nak diamkan suara-suara dalam kepala tu? Nak tutup mulut senang. Ya, tutup mulut ni ni tutup mulut lah. Ambil selotip tutup mulut. Ya, gigit batang pen ke contohnya. Boleh, senang nak tutup mulut. Nak tutup suara-suara dalam kepala tu macam mana? Siapa boleh jawab? Siapa boleh bagi cadangan? Macam mana? Macam mana tutup suara-suara dalam kepala? Kalau kita tanya orang-orang yoga, ya, orang-orang India, orang-orang Hindu yang buat meditasi tu, mereka sering ajak saya, kata, jom Rizal pergi yoga lah, you know. And then you must empty your mind. Kata mereka, empty your mind. Macam mana nak empty your mind? Ada yang mencadangkan, buat thought stopping, tu dia. Okey, Hadayat adalah seorang kaunselor dan Haji Hadayat mungkin boleh menceritakan apa stopping tu nanti. Okay?
Ramai yang marah dan cakap benda yang tak. Ya, betul-betul tu Kak Sabar. Ceritanya sekarang ni, macam mana nak diamkan suara-suara dalam kepala? Macam mana nak empty your mind tu? Nah, kalau kita tanya kawan-kawan tadi tu yang buat meditasi, yang yoga tu, dan saya tanya mereka, how do you empty your mind? Dan mereka menjawab, mereka akan ulang satu-satu perkataan. Contohnya untuk mereka ulang om. Contohnya mereka ulang-ulang perkataan tu berulang kali sehingga it overloads the mind. Kita ni orang Islam. Ya. Ada perkataan yang lebih baik. Kita berzikir. Allah. Astagfirullah. Berulang kali until it overloads the mind. Dan apa akan berlaku bila it overloads mind? Diam. Suara-suara dalam kepala tu diam. Ya, astagfirullah, betul. Hafidah. Ya. Nah, Liza tentang breathing belum lagi. Breathing not yet. This is to dalam shut up tu. How do you shut up the voices in your head? Yang tu dulu. Breathing cannot come in yet. Ya. So kita nak diamkan suara-suara dalam kepala, saya cadangkan berzikir. Pilihlah satu. Allah ke contohnya. Astagfirullah. Berulang kali sehingga ia overloads the mind. Puan Rohaya, overload dalam bahasa Melayu apa dia? Overload. Ya, saya bahasa Inggeris dan sastra. Saya akan pandang kepada Puan Rohaya bila nak translate ni. Tak apa, dia akan chat GPT benda tu sebentar lagi. Alright, so bila kita diamkan suara-suara di kepala tu, soalan dia ialah sekarang, kita nak diam sampai bila? Ini kesilapan ramai orang bila cerita tentang sabar ni. Ramai orang di luar sana, mereka kata, oh kalau nak sabar nak kena diam lah. Tak. Tidak. Bukan nak sabar nak kena diam. Tak. Kepada saya, permulaan sabar tu diam. Beza ya? Permulaan sabar tu diam. So, soalan di sekarang ialah nak diam sampai bila? Until when? Sila respon kepada dalam chat box. Kita nak diam sampai bila? Kan? Agak-agak. Kita nak diam sampai bila? Mesti ada deadline. Mesti ada cut off. Date. Time. Cut off time. Sampai dah tenang lah kot. Mungkin, Liza, sampai menangis. Mungkin, Afidah. Hingga saya boleh sebut sesuatu yang baik. Very good, Dina. Dan saya ikut apa yang Dina cakap. Ya, kita nak diam sampai bila? Kita nak diam sampai kita boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku. Nah, saya cakap ni berasaskan apa? Berasaskan hadis tadi lah. Hadis tadi kan kata, kalau tak boleh cakap benda-benda yang baik, diam. Maka kita diam sehingga boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku. Boleh. Diam sehingga kita boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku. Selagi kita tak boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku pada waktu tu, diam. Dan dalam diam tu, diam kosong ke? Tak. Diam yang berisi. Ya. So dalam diam tu bukan kita tak buat apa-apa. Tak. Dalam diam tu lah kita buat sesuatu untuk membetulkan kepala kita ni. Kan kita nak lihat sesuatu dalam keadaan positif balik. Kita nak ubah apa yang kita lihat di mata, yang diproses dalam kepala, yang kita kata pada awalnya, oh ini negatif, maka kita nak mempositifkan dia. Ya.
So dalam diam-diam tu dia diam berisi, bukan diam-diam kosong. So apa nak buat waktu diam-diam tu? Ni, ubah bahasa anda, maka berubahlah minda anda. Apa cerita tu? Cerita tu ialah dalam NLP namanya reframe. Reframe ni dalam terma yang simple lah, adalah mengubah minda yang negatif ke minda yang positif menggunakan satu ayat. Baik sekali ya. Definasi reframe ni kepada saya secara simpelnya lah. Reframe adalah mengubah kepala yang negatif ke kepala yang positif, seninya menggunakan satu ayat. Nak berayat-ayat boleh. Seninya adalah satu ayat. Boleh? So contoh, kita bagi contoh ya. Tuan-tuan perempuan kadang-kadang dengar kawan kita cakap, asyik hujan je petang-petang. Nanti traffic jam lah. Dia negatif kan? Asyik petang je hujan. Orang komplain kan? Dan macam mana kita respon kepada orang-orang macam tu? Tuan-tuan perempuan, bagi respon anda. Macam mana kita respon kepada orang-orang yang macam tu? Apa ayat yang kita berikan supaya mereka lihat keadaan tu dengan lebih positif? Kita respon macam mana? Apa yang tuan-tuan perempuan cakap? I will say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah what? Alhamdulillah hujan. Contohnya. Sejuk. Sejuk. Alhamdulillah sejuk. Thank you Kak Sabaria. Ini orang yang duduk caravan dia boleh cakap macam tu. Ya. Orang yang duduk di rumah lagi dia akan jawab macam ni ya. Hujan tu kan rahmat. Ya, so bayangkan ada orang komplain, asyik-asyik hujan. Ni stres aku, asyik-asyik hujan. Baju tak kering-kering kalau macam ni. So kita pun menjawab, hujan tu kan rahmat. Dia pun na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Dia pun mula mempositifkan kepalanya kan. Alright, so saya bagi beberapa latihan. Ya, saya nak bagi beberapa ayat. Saya nak tuan-tuan puan-puan reframe ayat-ayat negatif ini yang saya akan tunjukkan. Ya, cepat-cepat tulis dekat chat box tu. Apa reframe untuk ayat-ayat ini? Ayat yang pertama, anak-anak ni menyusahkan aku. Ya, suami ke balik office, balik daripada rumah, balik daripada office, balik rumah, komplain. Anak-anak ni menyusahkan aku. Atau kita-kita ni lah kadang-kadang kan. Ya. Anak buat lintang buka rumah tu kan. Anak-anak ni menyusahkan aku. Negatif kan? Okay. So, macam mana nak respon? Nur kata, anak tu kan amanah. Itu dia. Itu bukan saja respon. Itu lempang sebelum malam punya respon. Alhamdulillah. Terima kasih Nur. Budak-budak ni ligat, sehat sokmo. Ya, Fazla. Itu tanda-tanda mereka ni sehat. Ambil kau. Alhamdulillah ada anak. Itu lempang terus kata Kak Cik. Kau tak sedar diri. Ya, anak-anak ceria, penceria rumah. Ya, there you go. Very good. Anak-anak soleh-soleha. Itu pun reframe yang do'if ya. Dia tak kuat. Kalau kita kata, ya, suami kata, anak-anak ni menyusahkan aku. So kita jawab balik, alhamdulillah anak-anak soleh-soleha. Dia reframe tu tak kena sangat. Dia belum mengubah kepala negatif tu kepada positif. So dia reframe yang do'if. Orang dulu respon macam mana? Anak bertuah. Anak bertuah kan? Dia tak mencarut. Tadi kita anak tu bertuah. Reframe lah tu. Alright, baik. Tuan-tuan puan, saya nak bagi ayat yang seterusnya. Ya, Fazla. Kalau mak kau, jangan tambah Fazla. Dalam grup ni ramai wanita. Kau jangan. Okay. Anak bijak memang macam tu. Betul, Liza. Boleh, itu reframe tu. Itu reframe tu. Okay. Alright. Saya nak bagi ayat seterusnya. Ready? Ayat seterusnya. Mama, abang asyik jawab salah saja dalam kelas. Anak kita kan datang. Mama, abang asyik jawab salah saja dalam kelas. Abang murung lah. Contoh saya yang tambah yang tu. Macam mana nak reframe? Apa kita nak cakap dengan abang kita, anak kita?
Macam mana kita nak respon? Ubah minda dia. Wah, beraninya abang, berani mencuba tu bagus. Boleh Nur. Cantik tu, bintang. Nur, bila saya kata bintang tu, letak pangkah dekat kertas. Itu tanda bintang. 5 bintang dapat Datuk. 10 bintang dapat Tan Sri. At least abang dah cuba ke? Kata Khairul Intan. Boleh. At least abang dah cuba. Boleh. Kan? Agak daif kerana belum lagi twist minda dia ke arah positif. Belum lagi. Sikit ke arah. Ya. Daripada salah itulah abang belajar sesuatu. Satu benda ya, Haji Hidayah, satu benda tentang reframe ni, bila kita reframe, elak guna perkataan yang negatif yang ada dalam ayat yang kita nak reframe tu. So contohnya dalam ayat yang kita nak reframe tu ada perkataan salah kan. Asal waktu kita reframe kita guna salah balik. Kita guna perkataan salah tu balik. Reframe tu dia jadi dhaif, dia tak jadi kuat. Okay? So keluarkan. Alright. Cuba lagi nanti buat yang lebih baik. Masih. Now ramai di antara kita ni buat cuba, perkataan cuba. Saya nak tegur sekarang ya. Keluarkan perkataan cuba tu. Ya, tak ada cuba-cuba. Kalau kita letak jari macam ni, habis tu kita kata cuba sentuh hidung. Tuan-tuan perempuan letak jari macam ni, so saya kata cuba sentuh hidung masing-masing. Kalau jari tuan-tuan perempuan ada di sini, maksudnya dah sentuh. Saya kata cuba sentuh. Mana boleh cuba-cuba? Di antara sentuh atau tidak, dia tak ada cuba-cuba. So, bila kita ni nak membantu anak, kita nak mengarahkan anak, kita nak menasihati anak, pastikan guna perkataan-perkataan yang betul. Ya, perkataan-perkataan yang kita nak dia buat. Bukan cuba-cuba. Ya. Boleh? Alright. Faham? Alright. So itu tandanya abang berani. Kita kan belajar. Baik. Cantik tak Puan Hafidah? Very good. Alright, tuan-tuan, you getting the hang of it. Okay. Ini the ultimate test. Jadi adik takut nak buat kawan. Mereka semua bijak. Tak naklah kawan dengan mereka semua bijak. Adik takutlah nak kawan dengan orang macam tu. Adik ni tak pandai sangat. Saya tambah dialog di situ, minta maaf. So, reframe yang tu. Macam mana nak reframe yang tu? Ultimate test ni. Macam mana nak reframe yang tu? Anak kita. Dengan orang bijak lah kita kena kawan. Baru kita boleh jadi bijak macam mereka. Boleh Hafidah? Terima. Bintang. Adik pun bijak apa? Kak Cik punya suara tu Kak Cik ni apa ni? Gangster balik pulau punya jawapan. Adik pun bijak apa? Jom kita kawan dengan depa. Boleh Kak Cik? Terima. Bintang. Anak mama lebih bijak sebenarnya. Oh tu dia. Baik-baik yang tu Khairul, itu macam nanti Puan Rohaya membetulkan saya yang tu. Anak mama lebih bijak sebenarnya. Mula ada competition dengan dia dan kawan pula. Padahal dia tak berkawan dengan orang. Okay. So itu kurang dhaif, itu dhaif sikit tu. Ya, baik-baik tu. Ada lagi jawapan? Give me one more. Come on. Give me one more. 3, 4, 2. Orang gila pun tak ngaku dia gila. Adik bijak, sebab itu adik tak perasan adik bijak. Ini quantum linguistik. Terus, ya. Tuan-tuan perempuan lepas ni kalau nak belajar quantum linguistik, pergi belajar dengan Dina. Dah habis belajar dengan Dina, baru datang jumpa saya. Apa dia quantum linguistik? Nanti itu cerita. Pergi belajar dengan Dina dulu, dah habis belajar dengan Dina, baru cari saya. So, tuan-tuan perempuan, inilah cara reframe. Okay. Lagi satu cara reframe yang agak mudah lah. Ialah bila sesuatu berlaku dengan kita, ya, sesuatu yang akan menimbulkan perasaan itulah, maka kita diam dan kita reframe dalam kepala, kita cakap apa? Kita cakap menarik tu.
Bila contohnya macam Haji Hidayat cakap, ada kereta pintas dia tiba-tiba. Lepas tu Haji Hidayat, nak mencarut tak boleh, dia tutup mulut. Tapi dalam kepala dia menarik tu. Lepas siap dibuka tingkap, dijerit, menarik tu. Is much better daripada mencarut. Dan bila kita kata menarik itu, apa yang kita sebenarnya buat? Kita sebenarnya kata dalam kepala bahawasanya, ada sesuatu yang aku tak tahu, itu menarik. Maka aku nak belajar. Nanti kita akan cerita lebih lagi tentang menarik itu. Kerana kita akan belajar, kita kata menarik itu sebenarnya kat siapa? Nanti kita cerita. Saja pada waktu dan saat ini, bila kita kata menarik itu, ia adalah satu refrain yang sangat-sangat mudah. Ya, sangat-sangat mudah. Boleh? Contohnya, anak kita balik. So dia kata, Mama, ada abang kat sekolah tu, nama dia Fazla. Dia suka bully abang. So, mamanya daripada terus jadi singa, mama dia kata, menarik tu. Jom belajar taekwondo. Contoh. Ya, itu jauh lebih baik daripada si mama tu pergi cari abang Fazla kat sekolah ada belasah. Contoh. Ya, alright. So, tuan-tuan dan puan, ingatkan balik, S tu apa? Sila letak dekat chat box besar-besar. S tu apa? Remember, kita belajar SABR. S tu apa? Lebih besar-besar. Shut up. Terima kasih, Liza. Shut up. Kerana bising hanya akan mengeruhkan keadaan. Hashtag deep sangat akan keluar di Twitter esok. Shut up. Kerana bising hanya akan mengeruhkan keadaan. Baik diam. S, A. A ialah, Tuan Fazla, tolong bacakan. Kita nak dengar orang Negeri Sembilan pula bercakap. A itu apa? Acknowledge the situation. Thank you very much, brother. Acknowledge the situation. Ya. Acknowledge the situation tu maksudnya to be aware of what's happening. Dalam bahasa Melayu, nak sedar apa yang sedang berlaku. Kenapa? Kerana pada waktu kita emosi, kita lupa diri. Pada waktu kita emosi, all rational goes down the drain. Goes out the window. Ya, otak rasional kita tak berfungsi. Otak emosional take over. Telah dibuat kajian, pergi tanya chat GPT. Chat GPT aja. Ya, telah dikaji orang-orang yang membunuh menggunakan pisau. Ya. Dan pembunuhan yang emosional. Emosional contohnya seorang kekasih dia stab dia punya kekasih dia berkali-kali, atau dia stab isteri dia atau suaminya berkali-kali. So dia buat kajian dan didapati every time they ask, polis tanya orang ni, dia akan jawab, saya tak sedar pun saya pegang pisau. Saya tak sedar pun saya capai pisau. Pada waktu saya sedar tu, dah berkali-kali dah ditikamnya orang tu. They don't remember holding the knife. Nah, tuan-tuan perempuan, tak payah kita cakap tentang pisau, tapi tuan-tuan perempuan 2 kali 5 juga kan? Kadang-kadang kita cubit nasi kecil tu, you know, kita cubit pilin, tengah emosi, cubit pilin lah. Sejam kemudian kita mula rasa bersalah. Rasa datang, kita cakap, minta maaf, mama cubit tadi, nak aiskrim. Contoh. Kan? Kerana pada waktu tu, tak sedar diri. Fazla terasa. Fazla dah terasa. Ya, dia dah panas dah. So, bila kita nak acknowledge the situation, maksudnya nak belajar sedar diri. Sedar tentang apa? Sedar diri tentang apa? Saya cadangkan gini, sedar tentang 2 perkara.
Nombor satu, kita nak sedar Allah juga yang mengizinkan benda tu berlaku. Setuju? Setuju, cakap setuju dekat chat box. Kita nak sedar bahawasanya Allah juga mengizinkan benda tu berlaku. Tidak ada satu daun yang jatuh ke bumi tanpa Allah tahu. There you go. So dengan ada kesedaran ni, nak marah lagi kan? Dengan ada kesedaran ni, nak marah lagi kan? Tak, kita fikir dua kali kan? Allah juga mengizinkan benda tu berlaku. Kita nak sedar yang tu. Nombor dua, apa yang kita nak sedar? Kita nak sedar bahawasanya kita yang buat pilihan beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas yang membawa kita kepada situasi tersebut. Kita juga yang buat pilihan. Contohnya dekat traffic light kan. Kita okey je, merah, kita pun stop, ya. Datang kereta belakang, boom. Habis tu kita pun melatah kita. Lepas tu kita ingat, aku yang buat pilihan keluar rumah pukul 8.30, aku yang buat pilihan yang membawa ke jalan tu, kemudian dalam dua lorong depan traffic light ni, aku yang pilih lorong kanan, bukan lorong kiri. Dalam beberapa saat tu aku ubah lorong. Lepas tu ada ni accident. Of course, kita tak tahu accident akan berlaku. Itu namanya takdir, beyond your control. But you made the choice a few seconds ago. Gambarnya bila kita sedar tu, ada kita nak marah? Tak. Ya. So the next time, Tuan Fazla, the next time bergaduh dengan isteri, contohnya lah, ya, kita nak ingat, kita yang buat pilihan bertahun-tahun yang lepas yang untuk kahwin dengan dia. Dia batuk Fazla. Boleh tuan-tuan puan? So, inilah dua benda yang kita nak sedar. Ya, ini dua benda yang kita nak sedar. So, soalan ni sekarang ialah, cara nak sedar. Kita nak sedar tentang apa? Cara nak sedar tu macam mana? Nak sedar kena ada cara. Kerana kita ni buat fokus, kita pandai. Nah, fokus tu maksudnya tumpu. Fokus bukan maksud sedar. Fokus maksudnya tumpu. So, tumpu kita ni terror dah. Banyak latihan. Kita daripada kecil, mak ayah kita, tumpu dalam pelajaran, fokus dalam pelajaran. Ya, cikgu pun cakap benda yang sama. Masuk kerja, buat pula kita, tumpu dalam kerja, fokus dalam kerja. Tang fokus, tang tumpu, kita banyak latihan. Tang sedar ni, kita tak banyak latihan. Pasal tu kita kena belajar macam mana nak sedar diri. Macam mana nak sedar? Tomak ni nak. Itu kita belajar dalam solat dah. Berhenti seketika dan appreciate. Dia dua benda ni. Tomak Nina bukan maksud you berhenti je sekejap. Tak. Tomak Nina ni ialah you berhenti seketika and appreciate. Mak Saleh kata apa? Stop to smell the flowers. Stop to smell the flowers. Dua benda ni. Stop to appreciate. Itu Tomak Nina. And kita belajar dalam solat every day. Saja benda tu nak kena apply dalam solat. So maksudnya when something happens, stop, pause. Jangan terus melatah. Jangan terus meletup. Ya, pause. Take 3 seconds. Count to 10. and breathe. Bernafas. Itu yang Liza tadi kan? Puan Liza cakap tadi, bernafas. Ni, waktu ni baru nak bernafas. Nah, kenapa nafas ni penting? Kerana kita bila ni emotional, kita lupa nak nafas. Kita ambil nafas pendek-pendek. Ya. Kita lupa nak bayangkan suami ke anak sulung kita ni pergi luar negara kata contohnya, ya. Kita tahu flight tu 3 jam. 3 jam kemudian masuk jam keempat tak dapat WhatsApp, kita WhatsApp dia tak jawab, kita call dia tak angkat, kita nak mula berdebar pada waktu tu kita pun lupa nak nafas. Ya, oksigen yang masuk dalam kepala tak cukup untuk kita proses apa yang dalam kepala ni, yang menyebabkan kita hanya boleh fokus kepada permasalahan tersebut.
Dan kita jadi macam tu sampai bila? Sampai telefon tu berbunyi dan kita jawab. Ada waktu tu kita dengar je kita punya suami atau anak sulung tu bercakap. Waktu tu barulah menarik nafas lega. Baru nak bernafas. Baru nak bernafas. Boleh. So, tumakninah and then breathe. Tarik nafas. Ya, banyak-banyak. Siapa yang tak reti bernafas, pergi belajar dengan Puan Liza pula. Kerana pada waktu tu, dah tarik nafas, buat apa pula? Step 3, rangsangkan semua diri. So, geng iPhone kita take a breath, minum air sejuk. Minum air sejuk tu sebenarnya, pada saya, ialah apa yang saya cakap tadi. Merangsangkan semua diri. Apa yang aku nampak sekarang? Apa yang aku dengar sekarang? Apa di tangan aku sekarang? Nak sedar kan? Kotlah pada waktu tu tengah potong timun kan, so orang tu buat hal dengan kita. So kita potong timun ni kan, so dah lupa. Pisau dekat tangan. Apa kat tangan aku sekarang? Tuan-tuan dan puan, yang ni saya ambil asas dekat mana? Yang merangsangkan diri. Saya ambil asas kan? Saya ambil asasnya di kita ingat balik waktu Nabi Allah Musa berjumpa dengan Allah pada kali yang pertama. Ya, Nabi Allah Musa dengan isteri, dengan kambing-kambing tengah jalan dalam gelap, segelap-gelapnya, so tiba-tiba nampak ada api. So Nabi Allah Musa kata apa? Tunggu kat sini, cakap kat isteri dia, tunggu kat sini, saya pergi ambil api, boleh memanaskan badan kita. So Nabi Allah Musa sampai dekat pokok tu, ada pokok yang berapi. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya melalui api tersebut kepada Nabi Allah Musa. Ui, apa jadi kepada Nabi Allah Musa? Terkejut dia. Tiba-tiba pokok dia bercakap. Terkejut dia. Kemudian Allah kata, hey, hang on, it's me. Kemudian ingat, Allah menenangkan Nabi Musa macam mana? Allah kata, apa di tangan kanan kamu, wahai Musa? Apa di tangan kanan kamu? What is in your right hand? Nabi Allah Musa jawab, tongkat untuk mengembala kambing. Tengok balik ayat tu. Kenapa Allah tanya? Allah kan maha mengetahui. Kenapa Allah tanya, apa di tangan kamu Musa? Allah nak merangsangkan diri Nabi Musa. Nak menenangkan dia, nak bawa dia refocus. Nak bagi sedarlah tu. Where you are, what you're doing, what's in your hand. So, cara nak sedar, bermakna pause. Pause and appreciate. Bernafas, breathe. Dan rangsangkan semua diri. Apa yang aku nampak sekarang? Apa yang aku dengar sekarang? Apa yang aku rasa sekarang? Apa di tangan aku sekarang? Boleh? Nah, dalam tumakninah tu sendiri pun boleh buat banyak macam-macam benda. Apa yang kita boleh buat dalam tumakninah? Pause tu, ya. Benarkan emosi tu. Maksudnya, contohnya marah kan? Kita rasa marah pada waktu tu. Kita sedar bahawasanya aku tengah rasa marah sekarang. Maka jangan lawan. Benarkan marah tu. Oh, tu gila kan? Benarkan dia pula. Yes. Benarkan marah dia. Karena kalau kita lawan dia, kita simpan dia. Oh, nanti meletup. Oh. Nanti saya cerita tentang kalau emosi itu disimpan. Kerana emosi itu perlu diluahkan, perlu diekspreskan. So, benarkan. Kerana kita nak kena ingat, Allah juga yang memberi emosi itu. Marah, sedih. Itu semua emosi-emosi yang Tuhan bagi. Ya. So, benarkan. Itu tanda-tanda redha tu. You tak lawan dia. Benarkan. Nombor 2, tentukan tempoh untuk beremosi. So, contohnya, benarkan marah, kemudian, okey, aku nak marah ni. Aku nak marah untuk 5 minit. 5 minit ke 5 jam ke 5 tahun sekali ke. Benarkan diri untuk marah, tetapi dia kena bagi deadline. Ya, 5 minit ke 5 jam ke, ya.
kita kena benarkan diri untuk marah. Ya, tetapi syarat dia kena bagi deadline. Yang jadinya marah berterusan, kesedih berterusan, kemurung berterusan tu kerana kita tak bagi deadline. Now, otak ni kita kena faham. Otak ni dia akan berfungsi mengikut arahan yang kita bagi. Ya. So bila kita kata aku nak marah, aku takkan marah, aku nak marah juga. Alright, benarkan diri untuk marah. Aku nak marah untuk 5 minit. So apa yang berlaku? Marah, benarkan kan? Marah, belum sampai 5 minit lagi marah. Membenarkan diri marah. Satu hari nanti Puan Rohaya akan cerita tentang kalau nak marah tu, boleh marah. Tetapi jangan depan anak. Pergi dalam toilet tu. Contoh nak lepaskan marah dalam toilet. Okay, go. Bagi tahu anak tu, I'll be back in 5 minutes and we'll settle this. nanti beliau akan cerita tentang tu. Ya. So this is the point. Benarkan diri marah, janji bagi time limit. Oh Fazla, kami ada 5 toilet. Ya, kat rumah. So, masing-masing kalau tengah marah, pilihlah toilet masing-masing. Boleh, tuan-tuan dan puan? Anda masih bersama dengan saya ke? Saya takut saya ni short sendiri ke? Sila type ya dekat chat box. Anda masih bersama dengan saya ni, 16 orang ni. Takut saya ni bercakap seorang ni short sendiri. Come on. Boleh? Come on. Ya. Type ya dekat chat box tu. There you go. Masih. Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Alright. Good. So, S tu apa? Shut up. A tu apa? Acknowledge the situation. Maksud acknowledge tu to be aware of the situation. Aware tu maksudnya dalam bahasa Melayu, sedar. Dan bila kita sedar, barulah kita boleh bersyukur. Ya. Kalau kita ni tak sedar, macam manalah kita nak bersyukur? Hashtag deep sangat, keluar kat Twitter esok. Yes. Kita nak sedar, Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. So yang kita marah-marah sedih sangat, kenapa? Boleh. Alright. S, A, B. Kak Cik tolong baca sikit. Kita nak dengar Kak Cik dekat Pulau Pinang punya suara pula. Orang Penang ah. Orang Pinang punya suara. Sebut Kak Cik. Break the pattern. Break the pattern tu dia. Beriak. Bukan break. Terima kasih Kak Cik. Alhamdulillah. Yeah. Break the pattern. Tuan-tuan dan puan, bila kita beremosi, marah ke, sedih ke, stres ke, happy lah sekalipun, kita berada dalam satu pattern, satu sistem, satu jalan. So, bila kita kata break the pattern, maksudnya keluar daripada jalan tu. Buat jalan lain. Buat benda yang lain. Kan kita dah belajar ni. Ya, Rasulullah kata, kalau kita ni marah beri, buat apa? Duduk. Kalau duduk marah lagi, buat apa? Baring. Fazlah, kalau baring marah lagi, buat apa? Jawab. Tidur. Jangan tidur, ngigau. Kalau baring marah lagi, pergi ambil wuduk, baca Quran. Pergi solat. Pergi buat kek. Hantar Kak Rizal. Contoh. Masya Allah. Boleh tuan-tuan ya. So ini namanya break the pattern. Rasulullah ajar dah. Marah, berdiri, duduk. Duduk marah lagi, baring. Baring marah lagi, pergi ambil wuduk. Buat sesuatu yang lain. Dan ini tuan-tuan dan puan, tentang break the pattern ni, kita selalu buat. Ngaku je lah tuan-tuan dan puan. Siapa di kalangan tuan-tuan dan puan, bila tengah marah ke, stres ke, depres ke, anda shopping atau makan? Type. Kalau siapa kita makan, makan. Siapa kita shopping, shopping. Shopping ke, shopping mall ke, shopping lah. Siapa waktu stres, marah, depres, dia marah, dia makan ke, dia shopping, tulis. Oh, Liza duduk buat. Dia shopping sambil makan. Atau makan sambil shopping, yang terbalik. Okey. Shopping.
Dina makan ramen. So waktu dia makan ramen, jauhkan diri. Dah lah marah, lepas tu makan ramen pula. Lepas tu pensil. Makan kereta Kak Cik tu dia. Jalan-jalan kat garden. Ya, Kak Sabaria. Jalan-jalan. Ada yang jalan je. Tak, bukan nak shopping pun. Jalan je. Tak kisah mana-mana. Okay, boleh. Window shopping lah kononnya kan. Window therapy lah. You know, shopping therapy lah konon. Okay. Gini-gini tuan-tuan. Bukan saya kata bukan nak kata nak makan tu salah atau shopping tu salah. Ceritanya cara kita buat tu yang tak betul. You see, ni kita nak faham ya. Emosi adalah sesuatu yang perlu dilepaskan. You have to let it go. Ya, kalau kita simpan, kalau kita contain dia, kalau kita simpan dia, dia akan makan dari dalam. Makan dalam kata Fazla. Ya. Contohnya. Katakan tuan-tuan perempuan tengok cerita Maharaja Lawak lah contohnya. Tengok cerita Maharaja Lawak tu lah, Lawak Jenaka tu kan. Habis tu, kita jangan gelak. Tengok cerita tu, tengok je. Jangan gelak. Tahan perut, tahan. Apa yang berlaku? Krem perut. Oh. Perut akan jadi krem. Kerana kita tahan gelak. Bayangkan, emosi happy, ditahan pun badan kita sakit. Bayangkan marah. Bayangkan dendam. Bayangkan sedih. Bayangkan semua emosi-emosi yang lain. Sama lah. Ya. Kalau disimpan, ia akan merosakkan badan kita. Maka, tuan-tuan perempuan yang kita makan tadi, bila kita makan, dia tak keluar. Dia masuk. Dia keluar kemudian lah, tapi dia masuk dulu. So, saya cadangkan gini. Beri orang makan. Kita jangan makan. Bagi orang makan. Beli makan, bagi orang. Atau masak. Ya. Kak Cik, masak. Tengah marah ni, masak. Lepas tu pergi ketuk pintu jiran. Lepas tu bagi kat jiran, nah makan. Jiran kita, kenapa ni? Kau kenduri? Tak, aku tengah marah. Makan. Let it go. Ya. Bagi ramen tu kepada orang lain. Bukan hang makan, Dina. Bagi orang lain makan. Ya. Atau kepada mereka yang kita shopping tadi. Shopping, you know. Shopping terapi kononnya. Tengah marah ni. Tengah marah. Contohnya marah kita ambil emosi marah. Tengah marah ni. Aku shopping. Nampak tu. Tudung Neelofa tu. Cantiknya tudung Neelofa tu. Yang merah tu. Aku beli lah. Bukan aku bayar pun. Aku beli lah. Asal kita beli tudung tu yang mahal tadi tu. Tengah marah nak melepaskan diri lah kononnya. Melepaskan emosi lah kononnya. Nak bagi puas hati lah contohnya. Habis tu kita ambil tudung tu. Kita sidai kat dalam almari dan setiap kali kita buka almari tu, nampak tudung tu, ia akan mengingatkan kita tentang kenapa kita marah hari tu. Maksudnya apa? Maksudnya emosinya belum diekspreskan. Emosi tu belum keluar. Emosi tu masih dalam almari. So, saya cadangkan, belilah tudung Neelofa tu. Beli. Kemudian bagi orang. Oh, tu dia. Nanti ada orang melatah. Takkan nak bagi tudung Neelofa yang mahal tu bagi kat orang. Quran kita apa? Quran kita kalau nak bagi sesuatu, bagi benda yang kita sayang. Hashtag deep sangat. Tu beli tudung tu bagi orang. Ya. So Fazla, kau nak iPad tu, kau tunggu waktu aku marah. Aku bagi kau duit untuk beli iPad tu. 10 sen dululah. Ya. Tuan-tuan perempuan, saya dulu baran orang. Ya, saya dulu baran orang. Dan antara cara saya let it go, let it out, ialah saya cari tabung.
Kalau tabung KFC tu paling dekat, tabung KFC lah. Kalau tabung surau tu paling dekat, tabung surau tu. So, contoh, bayangkan, saya pergi KFC, orang dekat kaunter tu kata, "Cik, nak makan apa?" Saya tak nak makan. Saya nak tabung kamu je. So, saya tarik tabung tu, mula. Masukkan shilling, habis shilling masuk RM1, habis RM1 masuk RM5, masuk RM10, slow sikit. By the time dah sampai RM50 tu, I stop. I dah let it go. It is out of my system. Dan saya pastikan dia tabung orang, bukan tabung saya. So, bukan saya simpan satu tabung dan bila saya marah saya letak dalam tabung itu. Tak. Saya pastikan ia adalah satu tabung orang lain supaya saya dapat nombor satu manfaat daripadanya untuk melepaskan emosi, dalam masa yang sama ia dapat memanfaatkan orang lain. So, bila kita letak untuk tabung orang lain, bukan saja kita dapat lepaskan emosi, kita dapat manfaat dari situ. Orang lain yang dapat terima duit tu, ia memanfaatkan dia. Ada kalau kita tulis kat Facebook lah contohnya, tentang apa yang berlaku dalam hidupnya. Dan dia mencarut-carut dia tulis dalam Facebook tu. Kononnya nak melepaskan emosi dia. Tapi ceritanya, kalau dia mencarut-carut dekat Facebook, 3 tahun kemudian, posting tu datang balik. Facebook memory. So, dah lah dia berdosa ini. 3 tahun kemudian dia berdosa lagi. So, kalau nak tulis pun, tulislah pembelajaran daripada pengalaman tersebut. Supaya kita dapat manfaat kerana kita dapat lepaskan emosi tersebut dalam bentuk pembelajaran. Dan orang yang membaca apa yang kita tulis mendapat manfaat daripada pengalaman kita. I mean, kalau tuan-tuan perempuan tengok buku kat belakang saya ni, In Your Face tu, itu buku orang marah tu. Ya. Alhamdulillah dia memanfaatkan diri saya, dan alhamdulillah juga saya dah tahu bahawasanya ia banyak memanfaatkan orang lain juga. So, let it out, let it go. Tuan-tuan perempuan nak berkebun peluh tu is let it go lah. Dan dengan kerana berkebun, dia memanfaatkan orang lain juga. Atau kita pergi dekat, contohnya Tuan Fazla kita di tengah marah. So dia pergi keluar ke taman paling dekat dan dia mula mengutip sampah kat situ. Nak lepaskan peluh, sama-sama tu kutip sampah. So Fazla boleh buka bisnes untuk kutip sampah lepas ni. Contoh. So, find an activity yang bukan saja boleh memanfaatkan anda dengan anda melepaskan emosi tersebut, lebih baik lagi dia dapat memanfaatkan orang lain. Boleh? Ini namanya break the pattern. Buat sesuatu yang lain dan buat sesuatu yang berguna. Tuan-tuan perempuan, anda masih dengan saya? Tak ya? Chat box tu. Masih dengan saya? Kita dah jam 10.10 ni. Masih dengan saya? Ya? S-A-B. One more word, one more letter. R. Boleh? Boleh. R. Sedia? R ialah 3 perkara. Respect, reflect, redha. Respect, reflect, redha. Now, respect. Apa dia respect? Ingat tak saya tunjukkan slide yang awal tadi tu? Slide yang awal tadi. Di mana saya kata, hormat semua pandangan. Caranya, kita cakap menarik tu. Respect lah tu. Hormat. Soalan dia ialah, kita nak cakap menarik tu kat siapa? Bayangkan, orang langgar kereta kita. Orang langgar kereta kita. Asal kita buka tingkap, asal kita cakap kat driver tu. Menarik tu. Kena tak? Kan? So, kita nak kata menarik tu kat siapa? Kita nak kata menarik tu kepada Allah. Ingat, Allah juga yang mengizinkan benda tu berlaku kan?
Maka kita nak kata kepada Allah, Allah menarik tu. Apa kau nak bagi ke aku ni? Kita nak bersangka baik kepada Allah. Kerana kita ni sering bersangka buruk. Sering sangat. Ya, siap-siap soal Tuhan. Why? Siapakah kita untuk soal Tuhan? Why? Kita kata. No. Menarik tu Tuhan. Apa kau nak bagi ke aku ni? Allah lebih tahu kan? So, bila kita bersangka baik dengan Allah, barulah Allah akan tunjukkan hikmahnya, pembelajarannya, lessonnya. Nah, saya yakin dan pasti tuan-tuan perempuan dalam kita bercakap ni, tuan-tuan perempuan dengan background Baby Aisyah yang, No. ya, Baby Aisyah yang menangis kat belakang tu kan. So, untuk nak cerita tentang respect and reflect and redha, apa kata kita cerita tentang Baby Aisyah? Ya, untuk kita faham konsep respect, reflect, redha. Kepada mereka yang tidak tahu, yang tak kenal saya dengan Raya, Baby Aisyah ialah anak kami yang ketiga. InsyaAllah masuk bulan Mac ni dah 6 tahun dia. Umur dia dah 6 tahun dah. Dan Baby Aisyah adalah baby yang special needs baby. Dan dia sangat special sehingga dia tahap rare. Rare tu maksudnya apa? Doktor diagnose dia sebagai orang yang ada multiple rare disease. So dia bukan ada satu kondisi, ada beberapa kondisi, dan setiap satu kondisi tu rare. Ada yang ada nama terma dia, ada yang tak ada nama, mereka sedang mengkaji lagi, sampai tak ada terma. So bayangkan hari pertama Baby Aisyah sehingga 6 bulan kemudian, apa sahaja tentang Baby Aisyah yang bermasalah, dia menangis ke demam ke apa ke, kita bawa pergi doktor. Doktor tak tahu apa nak buat. Doktor nak potong ya Baby Aisyah ni. Kerana keadaan ni sangat rare, doktor tak ada presiden, tak ada kes sebelum. So dia tak tahu macam mana nak buat. Sangat-sangat rare punya kes. So bayangkan kami suami isteri stres gila. Sangat-sangat stres. Sehingga kan kita kata Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Respect sangka baik. Allah lebih tahu kenapa Baby Aisyah dalam hidup kita. Dan bila itu je keluar daripada mulut masing-masing, saya dengan isteri, keluar daripada mulut Rohaya tentang reflect ni. Keluar daripada mulut dia, beliau kata apa? Kadang-kadang kita rasa kita tahu macam-macam tentang anak-anak. Kemudian Allah bagi kita Baby Aisyah untuk belajar lagi. That's the reflection. Itulah pembelajarannya. Rupa-rupanya wujudnya Baby Aisyah ni untuk kami berdua ni belajar lagi. That's the hikmah tu. Bila benda tu keluar daripada mulut Rohaya, saya dengan Rohaya kedua-duanya calm down. Kedua-duanya sampai ke satu tahap yang namanya redha. Nah, tuan-tuan nak kena faham redha ya. Redha bukan pasrah. Pasrah ialah di mana orang tu kata aku dah lupakan mamat tu. 3 bulan kemudian masih cakap tentang mamat tu. Itu bukan redha, itu pasrah. Dia belum move on. Redha ialah di mana kita kata Allah lebih tahu, jangan soal. Do not even ask. No questions. Take it as it is. Redha. Kerana Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk kita. Respect, reflect, redha. Sebab satu tuan-tuan perempuan, saya ni tak setuju bila orang kata forgive and forget. Because kita tak boleh forget. Kenapa kita tak boleh forget? Kerana macam mana kita boleh ingat memori-memori yang baik-baik, macam itulah kita boleh ingat memori-memori yang tidak baik. So you cannot forget. You cannot just brush it away. Tak, dia ada dalam kepala kita. Kenapa? Kenapa Allah nak bagi kita ingat? Kerana ada pembelajarannya.
Ingat tuan-tuan perempuan, setiap ujian yang berlaku dalam dunia kita hanya merupakan satu peringatan. Bukan hukuman. Hukuman tu nanti syurga neraka, itu hukuman. Ya. Ia hanya merupakan satu peringatan. Peringatan untuk apa? Untuk kita reconnect balik dengan Allah. Ya. Kenapa kita perlu reconnect? Kerana kadang-kadang kita leka dengan dunia kita. Allah pun bagi kita sakit, Allah pun bagi kita hilang handphone tu, Allah bagi macam-macam yang menjabarkan kita Allah. Ingat balik, reconnect. So, ya, apa saja ujian yang berlaku dalam hidup kita hanya merupakan satu peringatan. So, why do you want to forget? Carilah hikmah dia. Kadang-kadang ada, ya saya faham. Kadang-kadang ada permasalahan yang datang bertubi-tubi, berulang kali, sama je permasalahan tu. Kenapa? Kerana Allah kata, anda belum habis belajar lagi. You have not finished learning yet. Boleh tuan-tuan perempuan? So, dia bukan forgive and forget. Dia learn and let go. Tuan-tuan perempuan, buat macam ni ya. Learn and let go. Learn and let go. Dia learn, comma, and let go. Kenapa learn tu ada pause? Kalau kita pergi ke Arab kan, orang Arab suka buat macam ni kan. Why? Apa maksudnya? Stop. I want to talk about something. Stop. Why learn tu ada pause? Kerana learning takes time. Don't force it. Learning takes time. Belajar tu mengambil masa. Sometimes kadang-kadang saya jumpa klien-klien yang jumpa saya kata, Cik Rizal, boleh tak hypnotize saya, picit satu butang dalam minda saya supaya saya boleh lupakan dia. Kata, no, tak mungkin. The reason kita boleh ingat kerana ia penting, pasal tu kita ingat. So tidak ada butang kat situ. Just learn from it. And then let it go. Tolong jangan nyanyi lagu tu Fazla. Let it go. Alright, tuan-tuan puan. Banyak kita belajar ni hari ni. Banyak kita belajar ni. Ada soalan? Sekiranya ada soalan nak tanya, inilah masa. Malu nak tanya soalan bangau. Sekiranya ada soalan nak tanya, inilah masa. Buka mic nak tanya pun boleh. Nak tanya dekat chatbot pun boleh. Kalau nak tanya kat chatbot soalan tu panjang, tulis kat situ. Rizal Sad tengah tulis ni. Ada soalan? Ada. Cakap ada. So kita tunggu. Rizal, Ya saya. Daya ni, saya tertinggal satu benda. Tadi sedar diri tentang apa? Dua perkara. Satu, Ya. Allah yang izinkan ia berlaku. Lagi satu, tertinggal. Yang nombor dua ialah sedar bahawasanya kita buat pilihan bertahun-tahun yang lepas atau beberapa saat yang lepas yang membawa kita kepada saat itu. Thank you. Sedar bahawasanya kita buat pilihan itu. Nah, bezakan ya Hajah. Kita bukan buat situasi itu. Kita tak pilih situasi itu. Tidak. Itu Allah takdirkan. Kita pilih apa? Kita pilih tindakan-tindakan kita, pilihan-pilihan kita yang membawa kita kepada situasi tersebut. Beza ya? Kerana ramai orang kadang-kadang dia melatah dengan saya. Cik, bukan saya pilih untuk benda tu berlaku kepada saya. Tak, you tak pilih benda tu berlaku. Kerana itu takdir Allah. You pilih pilihan-pilihan, tindakan-tindakan yang membawa you ke arah itu. Nah, tak mungkin kita tahu apa yang berlaku pada penghujungnya kerana itu takdir Allah. Beyond your control. But you must recognize the fact that yang kita juga yang buat pilihan-pilihan yang membawa kita, menghala kita ke arah tu. Be responsible lah. Boleh aja? Okay, boleh. Terima kasih.
Kak sabar ya, kadang kita sabar tapi orang sekeliling macam macam okey jangan sebut. Yeah. Why you let the person get away with it? Kak, Izzah nak bercakap tentang things within your control. Orang lain are things beyond your I control. don't think you understand it. Okay, Rizal, yes. can tanya. I cakap Cakap English. kadang-kadang something happen kepada kita kan, okay, mungkin orang tidak berlaku adil kepada kita or something like that, okay, tapi kita like, okay, you know, ini berlaku and you feel that itu bukan rezeki kita ataupun okay, it's a person yang ada problem tu, tapi orang sekeliling kita, maybe kita punya staff ke apa-apa macam marah, kenapa you nak sabar sangat orang macam ini, you know, they want us to retaliate. So kita sabar, kita handle, tapi orang yang lain yang tidak dapat handle. So what is your response to that? I would say join my next pengurusan Sabah punya program. That's one. 100% untuk orang sekeliling. Yeah. Now the thing is, Kak, the people around you will always be your commentator, will always say, you should have done this, you should have done that, you know, you should retaliate, you know, bagi puas hati. Then you respond by saying, hang on, bagi puas hati siapa? Bagi puas hati saya kah? Atau buat bagi puas hati you? So, kalau nak buat bagi puas hati you lah pergi. Because for you, Kak Sabaria, you are saying, hey, I have reached the level of redha. You have not. So you have the problem, I don't. Boleh Kak? Yeah, that's the thing. People will always give a perception. They will, and for you know, and they do it because they love you. That's why. Yeah. The thing is this. I believe so. That's their choice. How they want to respond to it and how you want to respond to it is always a choice that you want to make. Boleh Kak? Yeah, thanks. Yeah, Thank exactly. you. Thank you. All right. Orang kata only idiots will respond to idiots. Orang Kedah kata. Yeah. Only idiots will respond to idiots. Itu cara kasar lah nak respond kepada orang. Sebenarnya abang saya kata, kalau kita buat jahat balik dekat dia, Yeah. kita pun jahat lah. So, go beyond that. Well, Kak Cik bertanya. Thank you, Dina. Kak Cik bertanya, Rizal, orang yang sabar selalu nampak macam tindas. Apa soalan ni, Kak? Apa soalan dia, Kak Cik? Itu bukan dalam soalan tu. Itu macam satu statement. Apa soalan dia, Kak Cik? Kita ada soalan. Kak Cik tak letak tanda soal. Maksud dia bukan soalan. Sebab Kak Cik, ya ke orang sabar selalu nampak macam dia kena tindas? Kak Cik pernah dengar tak orang kata, ada orang kata lah, dijerit-jerit, dia kata, sabar aku ada had tau. Kak Cik pernah dengar tak? Orang kata, sabar aku ada had. Pernah Okay. So ini respon saya kepada orang yang cakap macam tu. Kalau sabar tu ada had, dan had tu macam satu benteng, maka kalau kita kata sabar kita ada had, maksudnya kalau kita melepasi benteng tersebut, neraka. Kan? So, kadang-kadang kita ni cakap, kita kata orang yang sabar tu nampak macam bertindas. Atau orang cakap kat kita, itulah, kau ni kalau kau sabar kau jadi victim, dia kata. Bahasa sekarang ya. You're being the victim. Jawab balik. Orang yang sabar hadiahnya syurga. Am I still the victim? Think about that. Orang yang sabar hadiah dia syurga. Am I still the victim? Boleh? Atau kita balik kepada cerita tentang sabar tu ada had.
kalau kita kata sabar kita ada had, maksudnya kita meminimaliskan. Syurga tu seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Maka kalau kita kata sabar aku ada had, maka kita menghadkan syurga kita. Syurga Allah bagi luas, kita nak bagi kecil. Does not make sense. Ya. So, lagi sekali, perspektif orang, ya, dunia mungkin nampak dia tertindas. Orang yang sabar tu. Tapi dalam perspektif Islam, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Now, ingat ya tuan-tuan dan puan, sabar tidak menyelesaikan masalah ya. Saya dah cakap awal-awal dah. Lepas sabar, selesaikan masalah. Lepas sabar, tindaklah. Lepas sabar, kalau nak tumbuk, tumbuk dengan sabar. Baru kita tahu apa nak buat. Tuan-tuan dan puan semua tahu cerita Saidina Ali kan. Dia berlawan pedang dengan musuh orang kafir tu, berlawan pedang. Habis dia dapat kalahkan si kafir tu. Dia nak penggal kepada dia. Kemudian si kafir tu ludah kat dia. Saidina Ali letak pedang dia balik. Sahabat tanya, kenapa tak bunuh je orang tu? Lagi-lagi orang tu ludahkan. Saidina Ali kata apa? Aku takut aku bunuh dia bukan kerana Allah. Aku bunuh dia kerana nafs. #deep. Boleh tuan-tuan dan puan? Ya. So, kepada orang yang kita ni victim lah kerana kita ni sabar, think again. See it from a different perspective. Saya baca baru-baru ni. Tinggalkan musuh-musuh tu untuk Allah. Allah akan uruskan mereka. Not you. Ya. Boleh? You uruskan diri je. Sabarlah. Boleh? Boleh tak, cik? #deep tu. Alright, Khairul kata, kadang rasa tak larat nak sabar. Sabar perlukan energi yang banyak. Ya, betul. Berbaloi dengan syurga yang kita akan terima. Kan, Khairul? Dia perlukan usaha yang banyak. Setuju? Setuju. Berusahalah. Daripada penghujungnya masuk neraka, na'udzubillah. Kerana kita nak masuk syurga kan, nak kena usaha. Nak kena beria. Nak kena bersungguh-sungguh. Kerana kita boleh pilih untuk marah. Boleh. Marah dengan sabar. Ingat? Awal-awal kita cakap. Tak marah boleh. Marah dengan sabar. Supaya kita tak mencarut. Maksudnya marah tu, marah beradab. Nak sedih, sedih boleh. Sedih beradab. Ya. Sedih orang profesional. Bahasa sekarang lah. Boleh ya? So, sabar. Kekalkan sabar tu. Tetapi ia tidak menidakkan emosi-emosi yang lain. Dah cakap awal tadi tu. Boleh? Liza kata, maksudnya kita buat the first 3 steps, lepas tu kita cakap apa yang kita nak cakap. Yes. Because, you see, apa yang kita baru buat, Liza, ialah baru uruskan sabar. Belum uruskan isunya. Contoh. Anak pegang gelas, jatuh gelas tu. Pecah. Kita sebelum belajar pengurusan sabar, melenting. Ya, mencarut-carut kat anak tu, na'udzubillah. Marah punya marah, tak sedar diri. Cubitlah. Peling, contoh. Okey, so sekarang kita belajar pengurusan sabar. Anak jatuhkan gelas. Diam. Reframe. Anak tak cedera. Okey lah, gelas saja yang pecah. Anak tak cedera. Walaupun gelas tu berjuta ringgit, anak tak cedera. Kerana gelas berjuta ringgit tu tak sama dengan anak yang cedera. So anak tak cedera. Alhamdulillah. You reframe. Yes. Be aware. Apa sedang berlaku. Gelas je yang jatuh. Bukan anak tu. Gelas je. Okeylah, 1. Bukan 10, 1. Contoh. Kalaupun 10 je. Kena berbanding dengan anak tu. Right?
S, A, B, break the pattern. Okay. Do something else. Let it go in a different way. Tegur anak tu. You know? You want to let it go in a different way. Cakap, okay, mama nak you kemaskan ni, mama nak pergi dalam bilik air sekejap nak basuh muka. Pergilah basuh muka ke. Break the pattern kan? Lepas tu, at that moment of time, Allah, what are you giving me ni? What are you showing me this? You're showing me something ni. I need to calm down. Okay. You do the until you reach that redha. And then, itu uruskan sabar. And then, you go and solve the problem. You clean up. You betulkan anak tu. You show the lesson learned. You tell her how to hold the glass. Then you solve the problem. So you uruskan sabar dulu, baru you solve the problem. Hari ini kita tak cerita tentang how to solve the problem, Pak. Ya? Malam ni kita hanya cerita tentang macam mana uruskan sabar. Now, jangan fikir dalam bentuk steps, Liza. Dia mungkin nampak macam steps, yes. But after a while, as you practice and practice and practice, jadi senang. Okay, practice lah. Boleh ya, Liza? Alright, any other questions ni? There you go. Alright, cool. Tuan-tuan dan puan, semoga malam ni memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Ya, Rohaya, kirim salam, assalamualaikum. Dia perlu uruskan Aisyah, ya. Dan sedang diuruskan insyaAllah. Ya. Doakan kami, doakan saya, doakan Rohaya. Kami berdua terus sabar. Ya, dalam membawa topik ni pun kami diuji sabar kami. Ya. So doakan kami supaya kita semua terus sabar, terus mendapat manfaat daripada bersabar, supaya kita semua dapat jumpa di jannah insyaAllah. Ya. So sekiranya tuan-tuan dan puan tidak ada soalan pada waktu dan saat ini, ada? Tidak ada? 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak-banyak atas bagi pihak Rohaya. Terima kasih banyak-banyak kerana berada di sini. Ada 14 participants. Stay in contact. Stay always in be aware in the Telegram group. When's the next class? Ya, InsyaAllah kita jumpa lagi dan kita akan belajar lagi insyaAllah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you so much. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan semua orang. Thank you, Fazla. Terima kasih, Si Furiza. Terima kasih, Jumpa Kak lagi, Cik. insyaAllah. Sama-sama, insyaAllah. Terima kasih, Sifu. Terima kasih, Waalaikumsalam. Sina. Terima kasih, Khairul. Terima kasih.